Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dihormati pengerusi, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK dan seterusnya muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Muslimah ada? Tak ada? Ada ya? Setengah tempat tak ada lagi. Tu yang tak ada seri masjid surau. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tuan-tuan, saya nak sambung buku 62 amalan. Kalau mungkin tuan-tuan ada beli, iaitu tajuk buku ni 62 amalan pembuka pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Warna biru Hari tu saya rasa saya dah baca ada sikit. Haji ada tanda? Tak ada. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Tuan-tuan, penyebab utama kita dimasukkan dalam syurga ialah rahmat Allah. Yang ni kita pegang. Semak betul-betul dalam hati kita. Masuk syurga sebab apa tuan-tuan? Rahmat. Nabi pernah sebut dalam satu hadis Nabi, dalam buku ni ada disebutkan tuan-tuan Nabi kata la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Kamu semua tidak akan dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab amalan kamu semata-mata. Sehingga sahabat bertanya pada Nabi, wala anta ya Rasulullah, adakah termasuk Tuhan wahai Rasulullah? Rasulullah juga tak masuk syurga dengan sebab amalan semata-mata. Kalau buku kita ni muka surat VI tu apa? Victoria VI kan? Nombor 4 nombor 6 Roman tak? Tuan-tuan ni Nabi kata kamu sekalian tak masuk syurga dengan sebab amalan kamu semata-mata. Sahabat tanya, adakah termasuk Tuhan wahai Rasulullah? Tuhan juga tak masuk syurga dengan sebab amalan semata-mata. Kadang-kadang ada juga tuan-tuan anak murid ni, jemaah ni lah, kita kata kita kena buat amalan ni. Dia tanya, ustaz buat tak? Tuan-tuan janganlah tanya macam tu, segan ustaz lah. Ustaz kata jangan buat benda ni, ustaz tak buat kan? Dia tanya, nanya tuan-tuan. Dapat jemaah macam ni nanya tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak mengajar ni, kita kena fikir dulu apa yang kita nak sebut tu. Aku buat dah ni. Jadi tuan-tuan, kena dapat anak murid macam ni. Tuan-tuan balik dulu kita. Tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Nabi tuan-tuan
sahabat Nabi, bila Nabi kata kamu sekalian tidak akan masuk syurga dengan sebab amalan semata-mata. Maka sahabat tanya, adakah termasuk tu wahai Rasulullah, tak masuk syurga dengan sebab amalan semata-mata? Nabi jawab apa? Wala ana. Termasuk aku sekali. Aku pun tak masuk syurga dengan sebab amalan aku semata-mata. Illa an yataghammadani Allahu minni birahmatin minhu birahmatin wa fadlin wa wada'a yadahu ala ra'si. Tuan-tuan, Nabi kata termasuk aku pun tak masuk syurga dengan sebab amalan aku semata-mata. Illa, kecuali. Nabi kata kecuali an yataghammadani Allahu minhu birahmatin wa fadlin. Birahmatin wa fadlin. Kecuali Allah kurniakan kepada aku birahmatin, dengan rahmat dan kurniaan Allah. Jadi kalau Nabi pun masuk syurga dengan sebab rahmat Allah, kita pun samalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, sebab tu pesanan awal tuan-tuan sebelum masuk Ramadan ni, kadang-kadang kita ramai pokok kita excited. Terutama sekali pengurusi. Pengurusi ada mana? Kalau ada kita slow sikit. Kalau tak ada tak adalah, saja je ni. Saya duduk perhati sebelum ni. Tuan-tuan ni setengah-setengah pengurusi ni lepas Ramadan. Lepas Ramadan ni tuan-tuan, dia duduk tanya pengurusi lain. Dia duduk tanya pengurusi apa nama, sekitar-sekitar ni, jumpa je tuan-tuan ni, dia tanya, tepat atas habis berapa kali tadarus Quran. Tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan dia tanya macam tu, dia nak bagi tahu tepat dia sebenarnya. Dia kata tepat saya 30 kali. Kata yang pengurusi yang dia tanya tadi, tepat ana habis sekali ya tadarus. Tepat ana 30 kali bulan Ramadan. Makna dia tiap-tiap malam sekali habis. Itu pengurusi biasa lagi 30 kali tuan-tuan. Tuan-tuan ada yang sampai tahap tuan-tuan, kalau dia ada 10 jemaah, 10 kali 30 300 lah. 300 kali khatam Quran. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia ada 10 jemaah. 10 apa nama? 10 kumpulan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita nak sohor dengan sebab amalan. Itu tak apalah, amalan ramai-ramai. Ada setengah orang dia bersohor dengan amalan dia sendiri. Amalan dia sendiri. Ini tuan-tuan ni, tuan-tuan jangan kita agak bangga sangat dengan amalan kita. Sebab tu tuan-tuan, pagi-pagi Nabi ajarkan pada kita, ini doa yang dikhususkan bila selesai daripada solat subuh, ataupun bila selesai daripada setiap solat, ataupun di hujung daripada solat. Bagus kita amalkan doa ni tuan-tuan, zikir ni. Kalau apa nama, untuk subuh saja Nabi khususkan dia baca macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan ikut saya tuan-tuan. Tuan-tuan ikut saya. Walaupun pakai topeng boleh tuan-tuan Tuan-tuan ikut saya tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini 3 ni tuan-tuan. Nabi suruh kita minta pada Allah 3 benda. Pagi minta 3 benda. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama minta ilmu dulu. Pagi-pagi ni Nabi ajar bukan minta teh tarik satu, bukan. Roti canai satu, bukan. Tapi yang Nabi suruh kita minta pada Allah Ta'ala, minta ilmu dulu. Kedua apa? Rezeki. Rezeki yang baik-baik. Ketiga apa? Ketiga ialah wa amalan mutaqabbala. Pastikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau buku, saya duk baca juga buku persediaan ambang Ramadan ini. Ada satu buku tu dia buat syarat ibadat kita diterima oleh Allah Ta'ala.
2 je dia bagi tuan-tuan. Ada setengah buku tu dia bagi 3. Lebih kurang lah 3 dengan 2 ni. 2 ni tuan-tuan ni syarat ibadat kita diterima oleh Allah. Pertama dan paling utama ialah iman yang sempurna. Iman yang sempurna tuan-tuan. Itu syarat yang pertama dan paling utama. Yang kedua tuan-tuan tuan-tuan pegang tuan-tuan. Yang kedua ialah tuan-tuan ni pastikan dia panggil pastikan amalan kita ni bertepatan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil istilah apa? Ni tuan-tuan, dia panggil dengan istilah ittiba'. Pertama iman, yang kedua ittiba'. Mana dia kita mencontohi Nabi Muhammad. Tuan-tuan, apa-apa pun dalam ibadat kita jangan lari daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang saya baca di muqaddimah bacaan tadi kan tuan-tuan saya sebut ada hadis Nabi kata apa? Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan kita lupa tuan-tuan. Tidak ada petunjuk lain kecuali daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, sidang jamaah dirahmati Allah. Ataupun tuan-tuan yang saya nak sebut tadi, jadi pagi-pagi ni saya rasa tuan-tuan ramai dah hafal doa tadi yang lepas subuh tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala tadi. Tuan-tuan ni jadikan amalan tiap-tiap subuh. Ada satu yang kita baca selesai daripada solat fardu ataupun di hujung solat fardu. Di hujung solat fardu maksud saya ialah tuan-tuan, iaitu sebelum kita salam. Kita solat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum tu ada Nabi tunjukkan beberapa doa yang perlu kita baca ataupun jadi sunnah. Selepas daripada fil alamin innaka hamidum majid, di situ ada doa tuan-tuan. Antara doa dia banyak doa tuan-tuan, macam-macam doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tuan-tuan ada yang Nabi baca, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada yang Nabi baca yang agak masyhur sikit, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan ada satu lagi yang Nabi baca tuan-tuan, ialah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang saya nak fokuskan dalam zikir dan doa ini ialah tuan-tuan ni hujung tu Nabi kata apa? Wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami untuk berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Yang ketiga kita minta, ya Allah, bantulah kami untuk cantik ibadat padamu ya Allah. Ibadat yang lawa, ibadat yang comel tuan-tuan. Yang perkataan husni ibadati inilah tuan-tuan yang disebut dalam surah Al-Muluk. Yang iklan saya tengok tadi ada, main kita pakat baca surah Al-Muluk setiap selesai solat fardu isya di surah Al-Amin. Bagus iklan itu. Tuan-tuan, ayat kedua dia alladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perkataan ahsanu amala sama tak dengan perkataan husni ibadati? Sama tuan-tuan. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Tujuan apa Allah ciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum, nak uji kamu. Ayyukum, siapakah di kalangan kamu ahsanu amala. Ahsanu amala makna dia ibadat yang paling cantik. Allah tak sebut aktsaru amala,
yang paling banyak amalan dia. Yang Allah kira di sisi Allah ialah tuan-tuan ni bukan banyak tapi cantik. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan ibadat yang paling cantik dan banyak. Yang ni yang kita nak. Betul tak? Ini banyak-banyak tuan-tuan tapi rejected. Buat apa tuan-tuan? Betul tak? Jadi tuan-tuan ni dua amalan, syarat ibadat kita diterima oleh Allah Ta'ala, iman yang sempurna. Yang kedua, kita mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali macam kita nak mendekati Ramadan ni, kita perbaharui balik tuan-tuan ilmu tentang Ramadan. Tengok balik terutama sekali keistimewaan Ramadan. Yang macam apa nama Nabi sebutkan pada kita, lamma hadara Ramadan, bila mana hadirnya Ramadan. Kita Ramadan hari Selasa ikut takwim tuan-tuan, dia hari Isnin malam tu dah kira malam Ramadan lah, betul tak? Itu malam pertama. Tuan-tuan, malam tu Nabi istihar pada sahabat. Qad ja'akum syahrum mubarak. Sesungguhnya telah datang kepada kamu sekalian bulan yang penuh keberkatan. Nabi istihar. Pengurusi kena istihar jugalah malam tu. Ambil tempat Nabi. Nah, mana dia wakil lah. Pewaris Nabi. Warasatul anbiya kan. Pengurusi warasatul anbiya. Nah, ini makam tinggi ni. Saya bagi malam ni. Jadi tuan-tuan ni, malam tu cuba cari hadis tu. Tuan-tuan ni, baca pada jemaah. Qad ja'akum syahrum mubarak. Sesungguhnya telah datang kepada kamu sekalian bulan yang penuh keberkatan. Bagi tahu. Tuan-tuan, apa berkatnya bulan Ramadan? Yang pertama Nabi sebut berkat bulan Ramadan ialah iftaradallahu alaikum siyamah. Pertama sekali Nabi sebut ialah difardukan kepada kita semua berpuasa pada siang hari. Ini keberkatan yang pertama dan paling utama. Lagi hebat tuan-tuan ni Nabi sebut keberkatan yang seterusnya ialah tuftahu abwabul jannah. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dalam bulan Ramadan ini semua pintu-pintu syurga. Pintu syurga ada berapa tuan-tuan? 8. Betul tak? Semua pintu syurga dibuka. Tuan-tuan, apa maksud pintu bila masuk bulan Ramadan semua pintu syurga dibuka? Orang kata syurga ni wangi. Tuan-tuan masuk Ramadan, tuan-tuan pernah tak bau wangi? Tuan-tuan tak pernah? Siapa sini pernah masuk bulan Ramadan? Tuan-tuan bau wangi? Tak ada? Tak ada, nasib baik. Kalau ada nanya. Yang adanya mungkin ada di kalangan kita pakai perfume. Betul tak tuan-tuan? Sebab wangian syurga tak boleh kita hidu lagi lah ni. Nah, kalau nak hidu tunggu akhirat. Kan? Jadi tuan-tuan, sidang jamaah dirahmati Allah. Ada orang cerita tuan-tuan ni dia mimpi masuk dalam syurga. Ataupun dia mimpi dia tengok ada seseorang masuk dalam syurga. Macam mana kau tahu syurga? Yang tahu syurga hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang diizinkan oleh Allah pernah sampai di syurga. Walaupun sebelum meninggal ataupun wafat. Tuan-tuan, yang lain tuan-tuan kita tak boleh nak gambarkan. Walaupun Nabi boleh cerita tuan-tuan, tapi kita tak boleh benda yang tak terbayang pada fikiran kita. Benda yang tidak pernah dilihat oleh mata, benda yang tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Tuan-tuan, maksud dibukakan pintu syurga, masuk saja Ramadan, dibukakan pintu syurga makna dia tuan-tuan,
sebenarnya siapa yang sempat hidup dalam bulan Ramadan, dia ada peluang besar untuk jadikan diri dia sebagai penghuni syurga di hari akhirat. Sebab tu imam kita baca tadi. Tetap perasan tak? Kalau masuk bulan Rajab, walaupun hadis ini tak berapa sahih tuan-tuan, hadis ini dhaif. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tuan-tuan, masuk bulan Ramadan dikatakan Nabi baca yang ni. Tuan-tuan, ya Allah berkatilah kami semua dalam bulan Rajab, berkatilah kami semua dalam bulan Sya'ban, kemudian ballighna Ramadan. Apa makna ballighna Ramadan? Ballighna Ramadan, sampaikanlah kami, maksudnya apa? Panjangkanlah umur kami. Mungkin termasuk dalam tu, mudah-mudahan panjang, bukan setakat panjang saja, sihat wal afiat. Bukan setakat sihat wal afiat, iman kita juga mudah-mudahan sempurna. Kadang-kadang panjang umur tapi sakit, panjang umur tapi PKP. Tak ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan baca doa ni betul-betul tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah buang terus PKP, apa nama ni? Buang PKP pula dah. Yalah PKP sama juga lah. Apa nama tu? COVID-19. Nah, COVID-19 yang menghantui kita semua ni. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Kalau panjang umur tuan-tuan ni sihat, iman tak ada. Tak ada apa tuan-tuan. Bukannya datang masjid, dia pergi tempat lain. Ada setengah orang tuan-tuan ni dia pandang Ramadan ni, tuan-tuan, datang dah Ramadan, bulan penuh keberkatan. Berkat macam mana? Masyuk dia kata. Apa nama tuan-tuan? Bisnes bazar-bazar Ramadan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Kemudian tuan-tuan, samalah juga berkat bulan Ramadan ini Nabi sebut wa tughlaqu abwabul jahim. Semua pintu neraka ditutup. Ini samalah juga tuan-tuan ni, kita pakat-pakat doa, mudah-mudahan Allah sempatkan kita dengan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan tuan-tuan Ramadan tahun ini penyebab Allah catat nama kita sebagai penghuni syurga, dan Allah lindungi kita semua daripada menjadi penghuni neraka. Jadi siapa yang sempat hidup bulan Ramadan, pastikan tuan-tuan yang kita pernah dengar sebelum ni kan, yang Nabi naik mimbar tu kan. Mimbar kita tak ada tangga. Ada setengah mimbar tu tangga dia tinggi kan. Mimbar Nabi pun tangga dia tinggi juga tak? Tetap pernah kira tak mimbar? Siapa yang pernah pergi Madinah? Berapa anak tangga mimbar Nabi? Saya pergi pun tak pernah kira tuan-tuan. Masa kuliah baru nak ni. Tak apa, nanti kita tengok dalam internet, dia tunjuk gambar tu, kita kira balik tuan-tuan. Okey tuan-tuan, lah ni tak payah pergi sana dah. Nah, buka aja internet, mimbar Nabi kan. Boleh nampak. Okey tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Kan dalam yang Nabi naik mimbar tu, Nabi pernah baca apa nama? Nabi sebutkan amin 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 3 kali kan. Tetap salah satunya ialah tuan-tuan Nabi kata, Nabi sebutkan pada sahabat, siapa yang sempat hidup dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, bila berakhir Ramadan, dosa dia tidak diampuni. Yang tadi kan, waktu berlaku abwabul jahim tadi, ditutup semua pintu neraka, makna dia bulan Ramadan, bulan keampunan. Bila Allah ampuni dosa kita, kita akan selamat daripada neraka. Ini tuan-tuan, cuba usahakan tuan-tuan kalau sempat hidup dalam bulan Ramadan, pastikan kita usahakan supaya kita dapat jadi penghuni syurga dan dilindungi daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Okey tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, balik pada buku kita. Itu tak masuk lagi buku tu. Tuan-tuan, yang saya sebut tadi, syarat ibadat kita diterima oleh Allah dua tadi kan, iman dan juga ittiba', mencontohi. Tuan-tuan, untuk kita dapatkan rahmat Allah juga ialah tuan-tuan ni dua. Yang pertama ialah iman yang sempurna, dan yang keduanya nama dia amal soleh. Tadi Nabi kata kamu semua tak akan masuk syurga dengan sebab amal soleh semata-mata.
Yang ni pula disebutkan penyebab untuk kita dapatkan rahmat Allah dua. Pertama apa dia? Iman, amal soleh. Iman dan amal soleh. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi dalam amal soleh itu, tuan-tuan ni perlu juga kita ambil perhatian supaya setiap amal soleh itu tuan-tuan ni ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam buku kita ni tuan-tuan ni, Nabi dikumpulkan oleh Abdullah bin Ali Al-Juhaithin. Tuan-tuan ni dia kumpulkan hadis-hadis Nabi, ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia boleh buat 62 amalan pembuka pintu syurga. Nah, sebenarnya lebih daripada 62 tuan-tuan tajuk bukunya. Macam tuan-tuan belajar hadis 40, lebih 40 kan? Betul tak? Lebih, kadang-kadang 41, kadang-kadang ada yang 43. Tapi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, jadi tuan-tuan 62 amalan ni, adakah perlu kita amalkan semua 62 amalan baru kita dimasukkan dalam syurga? Bukan tuan-tuan ni, 62 amalan ini disebutkan oleh penulis, dia kata ini merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tengok muka surat 4 tu kan. Yang keempat tu, keberagaman dan banyaknya amalan pembuka pintu syurga ini merupakan salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-Nya. Sebahagian orang mukmin telah Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan beberapa sebab ini. Namun pada saat yang sama mereka berhalangan untuk dapat melaksanakan sebahagian sebab yang lain. Umpamanya macam ni tuan-tuan. Ada setengah orang, dia tuan-tuan ni tak mampu qiyamul lail, tapi dia berbakti kepada ibu dia, ibu bapa dia. Boleh tak dia masuk syurga? Boleh. Jalan berbakti kepada ibu bapa. Ada setengah orang tuan-tuan, kadang-kadang kita kata, ada juga ni tuan-tuan, di tempat saya pun ada juga. Bila sebut je nama ni, kedekut hangi. Geng-geng jemaah ni. Apa nama kita panggil? Tai hidung masing. Nah, tuan-tuan, kadang-kadang ada orang kita nampak dari segi zahirnya, dia kadang-kadang agak payah ataupun berkira, kita kata dah. Tuan-tuan, tapi mungkin dari segi yang lain, tuan-tuan ni umpamanya dia rajin puasa sunat, dia rajin solat malam. Nah, yang tak keluar duit. Keluar duit tak boleh. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati. Makna dia tuan-tuan 62 amalan ni, mana dia kemudahan kepada kita untuk kita rebut peluang untuk masuk syurga Allah. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan ni mampu jaga anak yatim. Kadang-kadang dengan anak sendiri anak yatim tu sebab ibu dia janda kan. Oh, tolong tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Nabi kata siapa yang boleh berbakti kepada anak yatim, dia dengan aku pada hari kiamat nanti macam ni. Nanti kita akan jumpa dalam buku ni. Nabi kata macam ni tuan-tuan. Dia Nabi farraja bainihima. Makna dia Nabi renggangkan antara jari telunjuk dengan jari tengah ni. Kalau siapa ada anak perempuan, dia boleh jaga anak perempuan ni, bagi didikan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, semua dia jaga tuan-tuan ni. Tuan-tuan, Nabi kata orang tersebut, orang yang ada anak perempuan ni, lagi-lagi dalam hadis tu Nabi kata kalau ada anak perempuan 3 orang. Nabi kata kalau dia boleh bagi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan tuan-tuan ni, dia akan berada dengan aku macam ni. Rapat. Nabi rapatkan antara 2 jari.
Nabi rapat. Siapa ada anak perempuan. Dalam hadis tu Nabi sebut 3 orang. Sahabiah, makna dia sahabat muslimat ni, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kalau 2 orang macam mana?" Nabi kata sama. Kalau kita boleh berbakti kalau kita boleh bagi keperluan hidup dia, makan minum pakaian tempat tinggal pendidikan dan sebagainya pada anak perempuan ni, tetap walaupun 2 orang dia akan tetap duduk dekat dengan aku dalam syurga je. Sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau 1 orang macam mana?" Kalau hadis tu saya tak ingat saya tuan-tuan. Ataupun sahabat kata kalau sahabat tak tanya tapi sahabat yakin. Ada juga hadis yang Nabi, sahabat tak tanya tapi sahabat yakin. Kalau aku tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kalau seorang macam mana?" Aku yakin Nabi akan jawab sama juga. Macam 2, macam 3. Jadi tuan-tuan, jaga anak perempuan ni lagi hebat tuan-tuan. Lagi hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tuan-tuan nak berbakti kepada anak yatim pun boleh juga. Selain daripada anak yatim, berbakti juga pada ibu dia, kan? Pun tak apa, kan? Kau salah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah dirahmati Allah. Okey tuan-tuan. Itu beberapa perkara yang di muqaddimah tuan-tuan. Hari tu saya ada, tak tahulah, tak ingat dah tuan-tuan. Saya ada baca satu tajuk sebab-sebab masuk syurga ni tuan-tuan. Berapa dah? InsyaAllah 8.33 3 minit lagi. Okey tuan-tuan, ni sikit saya baca, nanti insya-Allah kalau ada peluang masa akan datang, tuan-tuan ni mudah-mudahan kita dipertemukan kembali, kita akan sambung bacaan ini. Tapi saya nak baca sikitlah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-sebab masuk syurga, yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah dan beramal sesuai dengan tuntutan 2 kalimah syahadah. Kalau ustaz saya dia jelaskan, bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, selain Allah. Yang kedua, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Secara ringkasnya tuan-tuan, bila kita sebut macam ni, syahadah ni, aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak aku sembah. Maknanya bila kita sebutkan syahadah ini, kita kena letakkan diri kita lah. Kalau kita kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, mungkin ada orang akan tanya, siapa yang patut sembah Allah Ta'ala? Tapi bila kita buat persaksian tu, sebenarnya itu persaksian untuk diri kita tuan-tuan. Betul tak? Jadi tuan-tuan, dalam itu makna dia kita menyaksikan diri kita perlu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Makna dia dalam hidup kita, perkara yang paling utama ialah kita kena sembah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tuan-tuan matlamat penciptaan kita di atas muka bumi. Surah Adz-Dzariyat ayat 56 kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebut apa? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, untuk beribadat padaku. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah tuan-tuan ni atas muka bumi ni tidak lain dan tidak bukan ialah untuk sembah Allah.
Tuan-tuan, apa makna sembah Allah Subhanahu Wa Taala? Sembah Allah ni tuan-tuan mudah saja. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kita buat. Ada orang bila saya tanya tuan-tuan ni setengah jemaah, apa makna kita sembah Allah? Dia jawab, kita solat. Saya kata betul. Nah, tuan-tuan, solat, kenapa kita solat tuan-tuan? Sebab Allah perintahkan. Senang kan jawab nak? Aqimus solat. Allah sebut pada kita, dirikanlah solat. Maka tuan-tuan, tetapi kalau kita hanya setakat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak sempurna lagi penyembahan kita. Yang kedua iaitu meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah juga perlu beserta tuan-tuan. Cuma sahaja antara melaksanakan perintah Allah dengan meninggalkan larangan Allah, mana lebih hebat? Hebat dia ialah tuan-tuan ni melaksanakan perintah Allah. Ada setengah mak bapak dia bangga dengan anak dia. Dia duduk cerita dekat kawan dia, dia kata anak saya alhamdulillah tidak merempit, tidak berpoya-poya, tidak apa nama, isak dada, isak apa nama, minum ketum sekarang tak. Apa lagi tuan-tuan? Tapi ada sahabat tu bila dia kata sahabat anak dia ni tidak benda yang tak baik tu. Sahabat ni tanya, anak engkau solat tak? Sahabat ni tanya, anak engkau solat tak? Nah, terkejut dia. Tak pasal mula dia solat. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, yang paling utama ialah tuan-tuan ni, tuan-tuan, perintah Allah dulu tuan-tuan. Sebab itu ada ulama mengatakan antara dosa meninggalkan perintah Allah dengan melakukan larangan Allah, dua-dua dosa besar contohnya. Tuan-tuan mana yang lebih besar? Ulama kata meninggalkan perintah Allah adalah lebih besar dosa daripada melakukan larangan Allah. Tapi jangan salah faham tuan-tuan oh ustaz kata boleh buatlah benda. Bukan. Dua-dua. Dosa meninggalkan solat fardu, dosa besar. Dosa berzina, dosa besar. Tuan-tuan cuma saja ada ulama kata meninggalkan solat fardu itu lebih besar dosa. Sebab di situ ada perangai iblis. Iblis Allah perintahkan pada dia sujud pada Adam. Dia sujud tak? Dia tak sujud. Ada tak tuan-tuan temui iblis minta ampun pada Allah? Tidak ditemui. Alasan ulama dia katanya. Tuan-tuan, Nabi Adam dilarang makan apa nama? Pokok larangan dalam syurga tu kan. Tapi Nabi Adam melanggar. Ada tak Nabi Adam minta ampun? Tuan-tuan Nabi Adam minta ampun. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, insya-Allah tuan-tuan pada pertemuan akan datang kita akan cuba bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Quran yang dikemukakan dalam buku ini yang ditunjukkan kepada kita yang merupakan sebab-sebab Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita pakat doa pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa kurniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah permudahkan kita memahami, Allah permudahkan kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan segala amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua yang ada di surau Al-Amin pada malam ini, mudah-mudahan kita semua Allah catat sebagai penghuni syurga Allah yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu